Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu dua ini panas isu berkaitan sifat-sifat Allah antara sidang kalam dan salafiyah. Khasnya yang melibatkan persoalan di manakah Allah dan hadis jariah. Saya turut mengikuti perkembangan ini dan tunggu sejuk sikit sebelum mengulas tentangnya. Meskipun saya salafi dan berpegang kepada manhaj akidah salafiyah, sidang kalam adalah sahabat-sahabat saya dan mereka adalah saudara semuslim kita. Justru meskipun saya berbeza pendapat dengan mereka dalam isu ini, ia tidak menjadikan saya bermusuhan dengan mereka. Baik, tanpa berlengah saya terus kepada beberapa poin penting sebagai mukadimah. Pertama, perselisihan yang melibatkan sifat-sifat Allah antara salafiyah dan asy'ariyah adalah sesuatu yang sudah bermula sejak kurun keempat hijrah. Maka dari kurun keempat sehingga sekarang boleh dikatakan ia sudah pun berumur 1000 tahun. Pada kurun keempat, salafiyah dikenali sebagai Hanabilah. Bahkan sebelum itu dikenali sebagai Ahlul Hadis, Ahlul Asar, juga Ahlul Hadis wal Asar. Meskipun nama berbeza-beza, kami adalah kumpulan umat Islam yang berpegang teguh kepada zahir Al-Quran dan As-Sunnah, termasuklah dalam isu sifat-sifat Allah. Walaupun berpegang teguh kepada zahir nas, tidaklah bererti kami menolak kiasan atau takwil. Kami berpegang kepada kaedah bahawa setiap nas difahami secara zahir, melainkan terdapat qarinah bahawa ia sepatutnya difahami secara kiasan, ditakwil dan sebagainya. Dan juga bahawa kiasan dan takwil tersebut selari dengan kaedah bahasa Arab. Oleh itu, jika kita benar-benar mengkaji pegangan para ilmuwan zaman salafus soleh, akan ditemui mereka berpegang kepada kiasan dan melakukan takwil apabila terdapat qarinah yang kuat yang mengarah kepadanya dan ia pula selari dengan kaedah bahasa Arab. Kedua, apabila Ustaz Nodarus dan sidang kalam membicarakan isu sifat-sifat Allah seminggu dua ini, ada yang menuduh mereka selama ini bertaqiyah atau berpura-pura dan beberapa tuduhan lain. Saya berkata tuduhan tersebut tidak benar. Ustaz Nodarus dan sidang kalam sejak awal beraliran Asy'ariyah dan mereka memang mentakwil sifat-sifat Allah atas kaedah dan sebab yang munasabah bagi mereka. Cuma mereka memilih untuk mendiamkannya, bukan kerana bertaqiyah, bukan kerana berpura-pura, tetapi kerana mengetahui bahawa ia adalah isu yang sudah diperselisihkan sejak 1000 tahun yang lalu. Membicarakannya sekarang ini tidak akan menyelesaikan apa yang 1000 tahun tidak dapat selesaikan. Namun disebabkan banyaknya kritikan, tuduhan yang ditujukan kepada mereka dalam isu sifat-sifat Allah, mereka tidak dapat berdiam diri lagi, melainkan perlu bersuara untuk membela, menerangkan apa yang mereka pegang dan yakini. Atas nota yang sama, kami salafiyah juga menerima banyak kritikan yang berterusan oleh sebahagian agamawan. Bukan oleh sidang kalam, tetapi oleh sebahagian agamawan yang bercakap tanpa ilmu dan sengaja ingin menimbulkan permusuhan. Tuduhan mujassimah, tuduhan musyabihah dan pelbagai lagi adalah satu kebiasaan ke atas kami. Contohnya terbaru, saya menerima sebuah potongan video di mana si fulan yang digelar Tuan Guru berkata akidah kami adalah akidah yang celaka. Yes, you heard it right. Akidah yang celaka. InsyaAllah apabila ke lapangan saya akan membuat video react ke atas si fulan itu. Ringkasnya, tuduh-menuduh ini berlaku dan pihak yang menjadi mangsa tuduhan perlu bangun untuk membela, untuk menjelaskan akidah mereka daripada tuduhan tersebut. Kemudian dalam rangka membela akidah sendiri, berlaku pula kritikan ke atas akidah pihak yang menuduh. Demikianlah ia berlaku secara berterusan. Saya yakin
seandainya tiada tuduhan atau tuduhan tersebut dapat diminimumkan, perbincangan mengenai perselisihan pendapat berkaitan sifat-sifat Allah dapat dilakukan dengan baik dan harmoni. Ketiga, apabila membicarakan sifat-sifat Allah dan perselisihan antara Salafiyah dan Asy'ariyah, saya berpesan kepada diri saya dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian agar kita menjaga adab dan akhlak. Saya maklum bahawa isu ini panas dan akan melahirkan kata-kata yang panas atau jari-jari menaip kata-kata yang panas. Akan tetapi selagi mana mampu, ayuh kita berusaha menjaga apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita taip dengan jari jemari kita. Ayuh kita jadikan ia perbincangan ilmiah berdasarkan dalil dan hujah, bukan kata-kata kesat dan tuduhan-tuduhan. Keempat, saya pada asalnya menyambut baik penerangan yang dikemukakan oleh Ustaz Noor Derus berkaitan sifat-sifat Allah, berkaitan di manakah Allah sebagaimana yang dipegang dan diyakini oleh Asy'ariyah. Tajuk sesi live tersebut pun ialah di mana Allah menurut ahli sunnah Asy'ariyah. Saya pada asalnya menyambut baik supaya kita dapat tahu pegangan Asy'ariyah dan kenapa mereka berpegang sedemikian. Apakah dalil, apakah hujah dan sebab yang melatar belakangi pegangan tersebut. Kata pepatah Arab ada menyebut yang maksudnya seseorang itu akan memusuhi apa yang tidak diketahui olehnya. Apabila kita tidak tahu dalil, hujah, sebab yang melatar belakangi pegangan Asy'ariyah, kita akan memusuhi mereka dengan sekian-sekian tuduhan. Perkara yang sama juga berlaku ke atas kami Salafiyah, di mana mereka yang tidak mengenali pegangan kami, tidak mengetahui dalil, hujah dan sebab yang melatar belakangi pegangan kami, memusuhi kami dan melakukan sekian-sekian tuduhan ke atas kami. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saya pada asalnya menyambut baik penerangan yang dikemukakan oleh Ustaz Noor Derus. Namun sayang sekali di celah-celah penerangan yang dikemukakan itu terdapat kritikan ke atas pegangan kami sehingga isi kandungan kuliah sudah lari daripada tajuknya di mana Allah menurut ahli sunnah Asy'ariyah. Oleh itu saya berasa perlu untuk menjawab dan menjelaskan kritikan tersebut. Oleh kerana itulah tajuk video saya ini ialah menjawab Ustaz Noor Derus tentang di manakah Allah menurut ahli sunnah Salafiyah. Ini kerana kritikan Ustaz Noor Derus tersebut boleh menimbulkan keraguan di kalangan mereka yang baru mengikuti manhaj salaf atau baru nak berkenalan dengan manhaj salaf. Maka saya berharap melalui penjelasan ini saya dapat menjawab dan menghilangkan keraguan tersebut. Justru video ini bukanlah untuk mengkritik Ustaz Noor Derus, bukanlah untuk mengkritik sidang kalam atau Asy'ariyah, tetapi menjawab beberapa kritikan Ustaz Noor Derus ke atas manhaj kami dalam memahami sifat-sifat Allah. Pun begitu, saya tidak nafikan mungkin dalam rangka saya menjawab kritikan tersebut secara tidak langsung saya juga mengkritik Ustaz Noor Derus. Kelima, saya sebenarnya alhamdulillah memiliki sejumlah video yang menerangkan apa dan bagaimana akidah Salafiyah tentang sifat-sifat Allah, juga jawapan terhadap kritikan-kritikan. Saya telah menghimpunnya dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Dalam kotak description ada dua playlist. Yang pertama ialah video ataupun sesi live Ustaz Noor Derus yang hampir 3 jam itu, dan juga link kepada himpunan video saya. Ada lebih kurang ada 20 buah video. Jemput menyemaknya satu persatu secara teliti. Justru dalam video ini saya menjawab secara ringkas dan fokus kepada poin-poin penting sahaja. Sesiapa yang inginkan maklumat lanjut, sila semak satu persatu video saya dalam playlist yang saya masukkan itu. Baik,
Demikian 5 poin sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk ke kritikan pertama. Sebelum itu, ini merupakan ringkasan saya ke atas kritikan Ustaz Nodaros. Disebabkan video tersebut amat panjang, yang ini hampir 3 jam, saya tidak dapat hendak menukil secara penuh satu persatu, ya. Maka ia adalah ringkasan saya ke atas poin-poin penting kritikan Ustaz Nodaros. Jika ringkasan saya ini tidak tepat, atau saya yang salah faham, atau saya berkata apa yang Ustaz tidak kata, saya minta maaf awal-awal. Baik. Kritikan pertama, didakwa bahawa pegangan salafiyah saling bertentangan dalam isu di manakah Allah. Dikatakan Allah di atas, langit teratas, istawa alal arash. Namun dikatakan juga bahawa Allah turun ke langit bumi pada baki 1/3 malam setiap malam. Langit bumi adalah lapisan langit yang terbawah. Kemudian disebabkan oleh putaran bumi, maka 1/3 malam adalah sesuatu yang berlaku secara berterusan di lokasi yang berbeza-beza, selari dengan putaran bumi. Maka Allah secara berterusan, maka seolah-olah memberi gambaran Allah secara berterusan berada di langit terbawah, yang ini di langit bumi. Kemudian dalam sesi live tersebut, pada minit 2 jam 32 minit, 2 jam 32 minit dan seterusnya, Ustaz mengemukakan beberapa hadis sahih di mana Rasulullah SAW melarang orang yang sedang solat daripada meludah ke hadapannya, kerana Allah berada di hadapannya. Di muka bumi ini sentiasa ada orang yang solat, maka Allah secara berterusan berada di hadapan orang yang sedang solat. Justru di sini seolah-olah berlaku pertentangan. Apakah Allah di atas langit teratas, istawa alal arash, atau apakah Allah di langit bumi, atau apakah Allah di hadapan orang yang sedang solat? Okay, demikian secara ringkas kritikan yang dikemukakan oleh Ustaz Nodaros. Ringkasnya kelihatan ada pertentangan di sini, ya. Baik, jawapan kepada kritikan pertama. Dakwaan pertentangan tersebut berlaku apabila sifat Allah difahami sebagaimana sifat makhluk. Sehingga kan pertentangan itu umpama seseorang yang tinggal di sebuah kondominium 20 tingkat, lalu dikatakan tidak mungkin dia berada di tingkat 20, dan pada waktu yang sama berada di tingkat 1, dan pada waktu yang sama berada di tingkat bawah atau ground floor kondominium tersebut. Disebabkan sifat Allah difahami sebagaimana sifat makhluk, inilah lahirnya anggapan berlakunya pertentangan, kerana tidak mungkin Allah berada di atas langit teratas, istawa alal arash, dan pada waktu yang sama berada di langit bumi yang terbawah, dan pada waktu yang sama berada di hadapan orang yang sedang solat. Bahkan sehingga dikatakan Allah stretch, S-T-R-E-T-C-H, yang kalau diterjemah ke bahasa Melayu, Allah memanjangkan dirinya atau merenggangkan dirinya sehingga dapat berada di atas langit teratas dan langit terbawah pada waktu yang sama. Mungkinkah saya yang salah nukil? Sila rujuk perkataan Ustaz Nodaros yang stretch ini, minit 2 jam 24 minit dan seterusnya. Saya berkata, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Punca kepada kefahaman seperti ini, sampai kata apakah Allah itu stretch, punca kepada sindiran ini adalah apabila sifat-sifat Allah difahami sebagaimana sifat-sifat makhluk. Adapun kami salafiyah, kami beriman kepada apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kami menetapkannya sebagai sifat Allah secara hakikat. Kami memahaminya sebagaimana yang lazim difahami dari sudut bahasa, dan kami menyerahkan, yakni tafwid, kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu yang sama kami beriman bahawa kaifiat sifat-sifat tersebut hanya layak bagi Allah, dan kaifiat tersebut sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk.
Maksud kaifiat di sini ialah bagaimana atau apakah ciri-ciri sifat tersebut. Dalil bahawa kaifiatnya hanya layak bagi Allah adalah ayat keempat surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud dan tidak ada apa jua yang serupa dengannya. Juga firman Allah di akhir ayat 11 surah Asy-Syura, surah yang ke-42, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, yang bermaksud tiada sesuatu pun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dua dalil ni saya kemukakan kerana dalam sesi live tersebut, dalam video tersebut, Ustaz Nodaros ada juga mengkritik mana dalil, mana datangnya yang selayak baginya. Okey, yang selayak baginya itu dibina daripada dua dalil ini, ya. Baik, merujuk kepada ayat ke-11 surah Asy-Syura. Jika hendak dikatakan berlakunya pertentangan, maka dalam satu ayat yang pendek ini telah berlaku pertentangan. Pada mulanya, Allah berfirman tiada sesuatu pun yang semisal dengannya. Kemudian Allah berfirman bahawa dia mendengar dan melihat. Bukankah mendengar dan melihat itu dua sifat yang ada pada makhluk, ada pada manusia? Bukankah dengan itu Allah semisal dengan makhluknya? Bukankah dengan itu telah berlaku pertentangan? Kami Salafiyah menghilangkan pertentangan ini dengan berkata mendengar dan melihat itu semisal dengan makhluk dari sudut bahasa, dan kami memahaminya dari sudut bahasa. Adapun kaifiat, yakni bagaimana dan ciri-cirinya, maka ia hanya layak bagi Allah tanpa sebarang kesamaan dengan makhluk. Demikian cara kami menyelesaikan pertentangan tersebut. Dalam susunan kata yang lain, mendengar dan melihat adalah dua sifat Allah yang dapat kita fahami secara bahasa. Namun kaifiat, yang ini bagaimana dan ciri-cirinya, tidaklah sama atau semisal dengan mana-mana makhluk Allah. Allah mendengar dan melihat sesuai dengan kaifiat yang layak baginya. Kembali kepada asal perbincangan, asal permasalahan, Allah telah menyifati dirinya sebagai di atas langit teratas, istawa 'alal arasy. Allah juga telah menyifati dirinya sebagai turun ke langit bumi, yakni langit terbawah pada baki sepertiga setiap malam. Allah juga telah menyifati dirinya sebagai berada di hadapan orang yang sedang solat. Jika tiga sifat ini cuba difahami kaifiatnya dengan kaifiat makhluk, maka sudah tentu berlaku pertentangan. Akan tetapi, tiga sifat ini kaifiatnya adalah apa yang layak bagi Allah dan maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Seandainya tiga sifat ini saling bertentangan, Allah sendiri tidak akan menyifati dirinya dengan tiga sifat tersebut. Seandainya tiga sifat ini saling bertentangan, Rasulullah SAW sendiri akan memberikan penjelasan bagi menghilangkan pertentangan tersebut. Seandainya tiga sifat ini saling bertentangan, para sahabat radhiyallahu anhum akan bertanya kepada Rasulullah bagaimana untuk menghilangkan pertentangan tersebut. Seandainya tiga sifat ini saling bertentangan, para imam generasi salafus soleh akan berusaha menghilangkan pertentangan tersebut dengan sesuatu penjelasan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, semua ini tidak berlaku kerana mereka semua memahami bahawa ia adalah tiga sifat yang layak bagi Allah. Hanya generasi terkemudian yang menganggap diri mereka lebih bijak daripada Allah, lebih bijak daripada Rasulullah, lebih bijak daripada para sahabat dan salafus soleh, sehingga menganggap wujudnya pertentangan antara tiga sifat tersebut, sehingga perlu dikatakan salah satu atau kesemuanya adalah kiasan atau patut ditakwil. Dan sekali lagi diulangi, anggapan tersebut, anggapan berlakunya pertentangan adalah kerana tiga sifat tersebut difahami sebagaimana sifat makhluk. Padahal Allah telah pun berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud dan tidak ada apa jua yang serupa dengannya.
Dan juga Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, yang bermaksud tiada sesuatu pun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Demikian juga apabila dikatakan bahawa Allah sentiasa di langit bumi, yakni langit yang terbawah, kerana baki 1/3 malam itu adalah sesuatu yang berlaku secara berterusan disebabkan oleh putaran bumi. Ini sekali lagi satu kesalahan kerana menyamakan Allah dengan makhluk atau memahami sifat Allah dengan sifat makhluk. 1/3 malam merujuk kepada masa, dan masa adalah makhluk Allah. Maha suci Allah daripada terikat, terpengaruh, terikut atau terkesan dengan makhluknya. Dalam ayat kedua surah Al-Ikhlas, Allah telah menyifati dirinya dengan As-Samad. As-Samad ini antara lain bermaksud Allah tidak berhajat kepada makhluk, tetapi makhluklah yang sentiasa berhajat kepadanya. Justru apabila Allah menyifati dirinya turun ke langit bumi pada baki 1/3 malam, 1/3 malam itu adalah untuk manfaat manusia, supaya mereka tahu bilakah masa untuk memperbanyakkan doa, bilakah masa doa dimakbulkan. Ia bukanlah untuk Allah, kerana Allah bebas daripada masa. Demikian jawapan bagi kritikan pertama. Kesimpulannya, jangan difahami kaifiat sifat-sifat Allah sebagaimana sifat makhluk, baik yang berkaitan dengan 3 tadi tu, Allah di atas langit teratas, istawa alal arash, Allah di langit bumi, atau Allah di hadapan orang yang sedang solat, mahupun mana-mana sifat Allah yang lain, jangan difahami kaifiatnya sebagaimana kaifiat makhluk. Sebaliknya, kaifiat itu hanya layak bagi Allah, maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Baik, jawapan saya kepada kritikan pertama ini membawa kita kepada kritikan kedua, bahawa sesiapa yang menggunakan akal untuk berfikir akan berfikir atau tertanya-tanya tentang pertentangan ini. Pihak Salafiyah pula berkata jangan guna akal, jangan berfikir. Lalu dikatakan sikap tidak mahu berfikir, tidak mahu menggunakan akal adalah sebagaimana hujah Kristian yang menyuruh umatnya terima saja akidah Trinity tanpa menggunakan akal, tanpa berfikir lanjut. Baik, bagi menjawab kritikan ini, saya katakan bahawa kami Salafiyah memang menggunakan akal, memang berfikir. Cuma bezanya, kami meletakkan akal itu di tempat yang betul. Kami memperanankan akal itu di tempat yang betul, sehingga kami tidak akan berfikir tentang sifat-sifat Allah. Kerana fikir macam mana pun, perah otak macam mana pun, kita tidak akan menemui jawapannya. Ini kerana otak manusia, fikiran manusia sekali-kali tidak akan mampu menjangkaui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah kami beriman kepada sifat-sifat yang Allah khabarkan tentang dirinya secara hakikat. Kami memahaminya secara bahasa, sementara kaifiatnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana pun, ini kerana macam mana pun kami gunakan akal, macam mana pun kami berfikir, bahkan jika kami himpun semua manusia, jom sama-sama kita berfikir, let us put our heads together, kita tidak akan mampu mencapai tentang kaifiat sifat Allah. Jika Ustaz Noderos dan Sidang Kalam ingin menggunakan akal, ingin berfikir, maka dipersilakan. Namun, alang-alang sebut tentang peranan akal dan berfikir, kenapa sifat Allah yang di atas langit teratas, istawa alal arash, di langit bumi dan di hadapan orang yang sedang solat, dikatakan sebagai pertentangan? Kenapa tidak menggunakan akal dan berfikir, lalu mengatakan bahawa semua 3 sifat tersebut menunjukkan betapa hebatnya Allah? Kenapa sifat-sifat tersebut difikirkan secara negatif, lalu dirumuskan bahawa ia adalah satu pertentangan? Kenapa tidak difikirkan secara positif, lalu dirumuskan bahawa ia adalah satu kehebatan?
Jawapannya mudah, kerana sifat-sifat tersebut cuba difahami dengan sifat makhluk. Lalu mana mungkin makhluk berada di 3 tempat yang berbeza pada waktu yang sama. Baik, adapun mengaitkan cara kami menggunakan akal, cara kami berfikir, umpama terima sajalah akidah Trinity. Maka jawapannya mudah saja. Seandainya akidah Trinity berasal daripada kitab Injil yang tulen, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihissalam, maka kita akan beriman kepadanya dan berkata ia adalah sesuatu yang layak bagi Allah. Seandainya, ya. Okey. Seandainya akidah Trinity merupakan ajaran sahih Nabi Isa alaihissalam, maka kita akan beriman kepadanya dan berkata ia adalah sesuatu yang layak bagi Allah. Namun, akidah Trinity tidak berasal daripada Allah, tidak berasal daripada Injil yang tulen, mahupun sabda Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi adalah sesuatu yang setahu saya dibuat, direka, dikarang beberapa kurun selepas kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Ringkasnya, ia adalah buatan manusia. Ringkasnya, ia adalah man-made. Ataupun ringkasnya, ia adalah bid'ah akidah, ya. Maka kami tidak menerimanya dan kami tidak berkata ia adalah sesuatu yang layak bagi Allah. Justru adalah tidak benar apabila dikatakan atau disamakan cara kami menggunakan akal, cara kami berfikir, seumpama ulama Kristian yang menyuruh umatnya terima saja akidah Trinity tanpa menggunakan akal, tanpa berfikir lanjut tentangnya. Baik, kritikan ketiga, dikatakan bahawa orang awam akan berfikir atau terfikir tentang pertentangan ini, yakni pertentangan sifat Allah yang di atas langit teratas, istawa alal arash, di langit bumi dan di hadapan orang yang sedang solat, sehingga ada yang murtad kerana pertentangan sebegini. Bahkan selanjutnya pada minit 2 jam 35 minit dan 27 saat, Ustaz Nodarus berkata, saya nukil semula, ya. Beliau berkata, itu orang yang malas nak berfikir. Malas berfikir satu, tetapi awak telah mencampakkan percanggahan dalam agama. Orang akan ambil itu sebagai poin kelemahan agama Islam. Okey. Bertenang. Seperti yang saya katakan, percanggahan hanya berlaku apabila 3 sifat Allah tersebut difahami sebagaimana sifat makhluk. Jika difahami bahawa ia adalah selayaknya bagi Allah, tiada percanggahan dan tiada kelemahan dalam agama Islam. Jika anda, wahai Ustaz Nodarus, beranggapan ia adalah percanggahan, maka masalahnya terletak pada anda dan bukannya pada kami atau orang lain. Jangan menuduh kami yang mencampakkan percanggahan, padahal Allah yang menerangkan sifat-sifatnya secara sedemikian. Ya, mungkin ada orang awam yang menganggap ia satu percanggahan dan kelemahan. Ya, mungkin ada orang belum Islam yang baru nak berkenalan dengan Islam akan menganggap ia satu percanggahan dan kelemahan. Maka di sinilah peranan agamawan, peranan orang yang faham untuk memberi penjelasan kepada orang yang tidak faham. Dan bagi kami penjelasan yang paling mudah ialah menerangkan bahawa asas bagi memahami semua sifat Allah ialah surah Al-Ikhlas dan ayat 11 surah Asy-Syura, surah yang ke-42. Seperti yang saya kemukakan ketika menjawab kritikan pertama tadi. Di sisi Ustaz Nodarus, mungkin cara penyelesaiannya ialah dengan mengatakan ia adalah kiasan dan bukannya hakikat. Halas, selesai semua pertentangan seperti mana yang Ustaz katakan. Ketahuilah, beranggapan bahawa sifat-sifat Allah itu adalah kiasan tidak menyelesaikan masalah. Bahkan ia menimbulkan lebih banyak masalah. Saya boleh saja bermain devil's advocate untuk membuktikan masalah tersebut. Tetapi sebagaimana yang telah saya janjikan di awal video ini, saya hanya akan menjawab kritikan Ustaz Nodarus ke atas manhaj akidah salafiyah, bukan pula mengkritik Ustaz Nodarus. Bagi saya,
Jika Asy'ariyah berpendapat ia patut dikatakan sebagai kiasan atau patut ditakwil, maka dipersilakan. Kami juga ada sebab-sebab mengapa kami berkata bahawa ia adalah secara hakikat dan tidak perlu ditakwil. Semua ini telah saya jelaskan dalam siri video yang saya sebut sebelum ini dan juga secara ringkas ketika menjawab kritikan pertama tadi ya. Pun begitu, nasihat saya kepada ustaz, bersederhanalah dalam membuat tuduhan. Anda mengkritik orang lain membuat tuduhan-tuduhan ke atas Asy'ariyah, tetapi anda juga menurunkan diri anda ke tahap yang sama. You lower yourself to the same level dengan membuat tuduhan-tuduhan ke atas Salafiyah, mencampakkan percanggahan. Hush. Okey, keempat dan terakhir. Okey, dikatakan bahawa Salafiyah juga melakukan takwil terhadap beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Lalu kenapa dikatakan tidak boleh takwil padahal mentakwil? Dan kenapa Salafiyah boleh takwil tetapi Asy'ariyah tak boleh takwil? Saya katakan ini adalah kritikan yang bagus. Benar bahawa Salafiyah juga melakukan takwil. Namun perhatikan dua perkara berikut. Pertama, bukan semua ayat atau hadis yang membicarakan tentang Allah secara automatik menjadi sifat Allah. Sebagai contoh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 5714 atau penomboran lain, hadis nombor 6182. Juga dikeluarkan oleh Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4169 atau penomboran lain, hadis nombor 2246, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, janganlah kalian mencela masa kerana aku adalah masa. Ad-dar di sini yang bermaksud masa bukanlah sifat Allah. Bahkan ia adalah makhluk Allah. Maka oleh itu kita dapati para imam salafus soleh menjelaskan maksud hadis ini. Ada orang salah faham, beranggapan hadis tersebut menerangkan salah satu sifat Allah, lalu penjelasan yang dibuat tentangnya dianggap satu takwilan. Tentang penjelasan hadis ini di sisi salafus soleh seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sila rujuk penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, tafsir bagi ayat 24 surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45. Dalam hal ini terdapat juga beberapa lagi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih yang tidak dianggap oleh generasi salafus soleh sebagai menetapkan sifat Allah. Lalu mereka menjelaskannya. Namun perkara ini kemudiannya disalahfahami oleh sebahagian, lalu mereka berkata, tengok, salafus soleh pun melakukan takwil atau menganggap ia adalah kiasan. Okey, jadi poin penting dalam perkara pertama ini ialah bukan semua ayat Quran, bukan semua hadis yang ada membicarakan tentang Allah secara automatik itu sifat Allah. Secara automatik diisbatkan sifat Allah. Bukan begitu ya. Okey. Kedua, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan sifat Allah, lalu ia dijelaskan oleh salafus soleh sebagai sesuatu yang berlainan daripada zahir ayat. Ini dikatakan sebagai takwil atau satu bentuk takwil. Okey, tak mengapa. Persoalannya, kenapakah dilakukan takwil tersebut? Boleh pula lakukan takwil. Jawapannya, kerana terdapat qarinah yang mengarah kepada penakwilan tersebut. Ingat tak apa yang saya sebut di awal video, bahawa kami berpegang kepada kaedah bahawa setiap nas difahami secara zahir, melainkan terdapat qarinah bahawa ia sepatutnya difahami secara kiasan, ditakwil dan sebagainya. Dan bahawa semua ini selari dengan kaedah bahasa Arab. Sebenarnya ini bukan kaedah kami saja, tetapi termasuklah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bila saya belajar ilmu usul fiqh, perkara pertama yang dipelajari dalam rangka memahami nas ialah setiap nas difahami secara zahir, melainkan terdapat qarinah bahawa ia sepatutnya difahami secara kiasan, ditakwil dan sebagainya. Maksud qarinah di sini ialah pembuktian atau petunjuk. Baik,
Saya berikan satu contoh, yang ini ayat keempat surah Al-Hadid, ya, sebagaimana di sebelah saya ini. Okey, ayo sama-sama kita membacanya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bermaksud, okey, dialah, yakni Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristawa alal arash. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, dalam ayat ini secara zahirnya ada 2 sifat Allah. Yang ini yang saya gariskan merah. Sifat pertama, istawa alal arsh. Sifat kedua ialah wahwa ma'akum aynama kuntum. Bermaksud, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kami Salafiyah berkata, maksud dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada ialah ilmu dan penglihatan Allah, di mana Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa saja yang kita buat di mana saja kita berada. Dalam erti kata lain, Allah istawa alal arsh, namun Allah tetap mengetahui dan melihat apa saja yang kita buat di mana saja kita berada. Kenapa firman Allah wahwa ma'akum aynama kuntum tidak difahami secara zahir, tidak difahami secara hakikat, tidak diambil secara hakikat bahawa Allah dengan zatnya berada di mana-mana bersama makhluknya? Kami berkata ia tidak difahami secara zahir mahupun secara hakikat kerana terdapat qarinah yang menunjuk kepada yang sedemikian. Apakah qarinah itu? Ia adalah apa yang saya gariskan biru pada ayat tersebut, yakni yang mula-mula tu ilmu dan yang terakhir bawah tu melihat. Maka berdasarkan 2 qarinah ini, kami tidak berpegang kepada ayat ini secara zahir mahupun secara hakikat. Sebaliknya menjelaskan bahawa maksudnya ialah Allah mengetahui dan melihat apa saja yang kita buat di mana saja kita berada. Penjelasan inilah yang dikatakan sebagai takwil atau satu bentuk takwil. Justru memang betul Salafiyah melakukan takwilan, yang ini apabila terdapat qarinah bahawa ayat tersebut patut ditakwil. Baik, persoalan seterusnya, kenapa yang dijelaskan atau yang dilakukan takwil adalah pada rangkap wahwa ma'akum aynama kuntum dan tidak pada rangkap summastawa alal arsh? Jawapannya tidak ada. Jawapannya ialah tidak ada qarinah untuk kami mentakwilkan summastawa alal arsh kepada sesuatu yang lain. Bahkan qarinah-qarinah yang ada pada ayat-ayat yang lain menunjukkan istawa memang sifat Allah Azza wa Jalla secara hakikat. Okey, itu persoalan pertama. Persoalan kedua, jika Salafiyah boleh melakukan takwil, kenapa Asy'ariyah tak boleh melakukan takwil? Bahkan kenapa Salafiyah mengkritik Asy'ariyah yang melakukan takwil? Jika anda, wahai Salafiyah, boleh lakukan takwil, kami Asy'ariyah pun bolehlah lakukan takwil. Okey. Saya berkata, jawapannya terdapat pada qarinah yang digunakan. Dan inilah yang membezakan antara Salafiyah dan Asy'ariyah. Di sisi Salafiyah, qarinah yang boleh digunakan hanyalah daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di sisi Asy'ariyah, qarinah yang boleh digunakan ialah ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang sahih dan akal. Di sisi Salafiyah, akal bukanlah qarinah untuk mengatakan sesuatu sifat Allah itu adalah kiasan atau patut ditakwil. Di sisi Asy'ariyah, akal adalah qarinah untuk mengatakan sesuatu sifat Allah adalah kiasan dan atau patut ditakwil.
Setepatnya di sisi Asy'ariyah, dalil akal yang qat'i didahulukan di atas dalil nakal yang zonni. Maksud nakal di sini ialah Al-Quran dan As-Sunnah, sementara zonni bermaksud sama-sama dan qat'i bermaksud jelas. Tidak ada second, tidak ada penafsiran kedua terhadapnya, ya. Sila rujuk video Ustaz Noor Derus sesi live tersebut, minit ke 2 jam 2.0000 dan seterusnya. Menariknya, kemudian Ustaz Noor Derus berkata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah juga berpendapat sedemikian. Saya rasa kena semak balik tu. Ini kerana jika Ibn Taymiyah juga berkata sedemikian, maka Ibn Taymiyah juga akan mentakwil sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana Asy'ariyah. Justru jika Ibn Taymiyah berkata sedemikian, cuba semak ada tak pengecualian dan perincian apabila berkaitan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Okey. Adapun di sisi kami Salafiyah, akal ini tunduk kepada nakal. Akal ini tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menerangkan sifat-sifat Allah. Ini kerana akal ini, qat'i macam mana pun lah yang dirasai oleh akal itu, ia tetap tidak mampu mencapai tentang sifat-sifat Allah. Justru akal tidak layak untuk dijadikan qarinah bagi mengatakan sesuatu sifat Allah itu adalah kiasan atau patut ditakwil. Jadi di sinilah letak perbezaan antara Salafiyah dan Asy'ariyah, yakni pada qarinah yang digunakan. Malah dalam keseluruhan atau hampir keseluruhan sesi live Ustaz Noor Derus selama 3 jam tersebut, kita dapat lihat bagaimana Ustaz menggunakan akal bagi menentukan sesuatu sifat Allah tu boleh diterima atau tidak. Jika akal berkata tidak boleh diterima, jika akal berkata ada pertentangan, maka sifat itu dikatakan sebagai adalah kiasan atau perlu dikatakan sebagai kiasan atau ditakwil. Di sini saya bukan nak mengkritik, tetapi sekadar menjelaskan di manakah letak perbezaan antara manhaj akidah Asy'ariyah dan Salafiyah. Baik, demikianlah jawapan terhadap 4 kritikan ke atas manhaj akidah Salafiyah. Seperti yang saya janjikan, tujuan video ini ialah untuk menjawab kritikan yang dilontarkan oleh Ustaz Noor Derus ke atas manhaj akidah Salafiyah. Moga-moga tujuan video ini tercapai bagi mereka yang baru mengikuti Salafiyah atau baru nak berkenalan dengan Salafiyah. Bahkan saya juga berharap melalui video ini, mereka yang Asy'ariyah juga dapat faham manhaj akidah kami. Bahkan saya juga berharap mereka yang tidak menyandarkan diri mereka baik kepada Salafiyah mahupun Asy'ariyah mahupun Maturidiyah dapat memahami, bukan suruh ikut, tapi dapat memahami manhaj akidah kami. Ustaz Noor Derus mungkin akan membalas video ini, tetapi saya tidak janji akan membalas balik. Bukan takut, bukan mengalah, tetapi saya mempertimbangkan sejauh mana manfaatnya. Seperti yang saya katakan, Salafiyah dan Asy'ariyah telah berkonflik dalam isu ini lebih kurang 1000 tahun. Berbalas video antara saya dan Ustaz Noor Derus tidak akan menyelesaikan konflik tersebut. Apa yang penting, Asy'ariyah memiliki dalil, hujah dan sebab mengapa mereka berakidah sedemikian terhadap sifat-sifat Allah. Salafiyah juga memiliki dalil, hujah dan sebab mengapa kami berakidah sedemikian terhadap sifat-sifat Allah. Baik, saya hendak mengakhiri video ini dengan satu permisalan. Katakanlah saya buat video memperkenalkan diri saya. Saya berkata nama saya Hafiz Firdaus bin Abdullah, dilahirkan beragama Islam. Lalu ada penonton yang berkata, taklah, dia kan bin Abdullah. Maknanya mu'alaf tu, entah-entah baru semalam masuk Islam. Saya berkata lagi, umur saya 52 tahun. Memang 52. Lalu ada penonton berkata, taklah, itu kiasan saja, bererti berjiwa muda. Tengok muka dia tu, aku rasa umur hakikatnya sudah pun 72 tahun.
Saya berkata lagi, petang-petang saya lazim pergi berjoging. Ada pula penonton lain berkata, yelah tu, umur 72 tahun nak berjoging. Ini bertentangan dengan hakikat. Aku rasa dia jalan-jalan makan angin aja tu. Okey, cuba bayangkan para penonton pula yang memperkenalkan diri anda. Lalu ada orang lain yang menafikannya atau mengatakan yang sebaliknya dengan sekian-sekian alasan. Nah, ini ialah kita manusia. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Apa yang saya cuba bawa dari permisalan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenalkan dirinya dengan sejumlah sifat-sifat baik melalui Al-Quran maupun lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga telah menerangkan bahawa tiada suatu apa jua yang sama atau semisal dengannya. Lalu bagaimana mungkin kita, manusia yang kerdil, amat kerdil, yang tersangat lemah, yang merupakan makhluk yang Allah ciptakan daripada tanah, lalu dikurniakan sedikit kebolehan untuk berfikir, mula menafikan apa yang Allah sifati dirinya, mula berkata bahawa dalil akal yang qat'i didahulukan di atas ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang Allah terangkan tentang sifat dirinya sendiri. Kita bukan berbicara sifat manusia, kita bukan berbicara sifat rakan sepejabat, kita sedang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang Allah sendiri sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Apa? Allah tak tahu ke sifat-sifat itu jika ikut neraca akal manusia adalah saling bertentangan? Justru siapakah kita? Who are we? Untuk mengatakan sifat Allah itu adalah kiasan. Sifat Allah itu bukan secara hakikat. Sifat Allah itu perlu ditakwilkan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah kita lupa siapa kita ni? Dan siapa sifat yang sedang kita katakan adalah sekian-sekian? Sepatutnya adalah sekian-sekian. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelas lanjut tentang sifat-sifat Allah. Para sahabat dan generasi salafus soleh tidak berbicara lanjut tentang sifat-sifat Allah. Sebaliknya mereka beriman kepadanya, mengisbatkan sifat-sifat itu secara hakikat dan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga tidak berbicara lanjut tentangnya. Mereka ini bukannya bodoh. Mereka ini bukannya tidak pernah terlintas seolah-olah ada pertentangan. Mereka ini semua bijak-bijak belaka. Dan disebabkan kebijaksanaan itulah mereka tidak berbicara apa yang di luar kemampuan akal mereka. Justru ayuh kita mencontohi dan mengikuti manhaj akidah generasi salafus soleh. Ayuh kita meletakkan akal ini di tempat yang betul. Ayuh kita memperanankan fikiran itu di tempat yang betul. Kita umat Islam ni kebijaksanaannya sangat diperlukan dalam banyak perkara lain. Bukan dalam perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Baik. Sebagai penutup, sekali lagi saya minta maaf seandainya apa yang saya ringkaskan daripada kritikan Ustaz Nurdurus ke atas kami Salafiyah adalah tidak tepat. Atau mungkin Ustaz maksudkan lain, saya pula faham yang lain. Saya juga meminta daripada rakan-rakan Salafiyah yang lain, seandainya penjelasan saya di sini kurang tepat berkenaan manhaj akidah Salafiyah, dipersilakan membetulkan saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.